الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu, untuk kita berhimpun di tempat yang penuh barakah ini, setelah kita melaksanakan salah satu daripada kefarduan yang telah Allah Taala fardukan ke atas kita. Kemudian kita lanjutkan lagi kebaikan pada pagi ini dengan kita menghadiri pengisian ataupun kuliah subuh yang ia disifatkan oleh golongan para ulama sebagai raudhah min riyadul jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Jangan lupa untuk kita berniat i'tikaf, dan pohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa khutima biyan nabiyyun. Mafhum daripada hadis tersebut, ditutup akan sekalian para nabi itu denganku. Maka difahami di sini tuan-tuan, tidak ada lagi nabi yang baru yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Maka ini adalah salah satu daripada teras akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi sekalian nabi, imam bagi sekalian rasul, khatamun nabiyyin. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatam, yakni penutup bagi sekalian nabi dan rasul. Dalam arti kata yang lain, tuan-tuan, tidak ada lagi nabi yang baru yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidina Isa alaihi salam dan Sayyidina Khadir alaihi salam yang masih lagi hidup sampai sekarang ni, tuan-tuan, mereka bukan nabi yang baru. Sayyidina Khadir alaihi salam dan Sayyidina Isa alaihi salam bukan nabi yang baru. Sayyidina Isa alaihi salam masih lagi hidup dan baginda berada di atas langit yang kedua. Manakala Sayyidina Khadir alaihi salam juga masih lagi hidup. Cuma tinggal lagi, tuan-tuan, kata ulama, beliau banyak menghabiskan masa beliau di atas air, bukan di atas daratan. Hanya beberapa ketika saja beliau akan naik ke daratan untuk bertemu dengan golongan para salihin dan golongan para wali. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam afdalul makhluqati ala al-itlaq. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada yang lebih afdal di kalangan makhluk melebihi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada golongan para sahabi, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra." Saya adalah penghulu bagi sekalian penghulu bagi sekalian manusia pada hari akhirat kelak, bukan saya nak berbangga-bangga. Baginda khabarkan kepada kita bahawa baginda adalah penghulu bagi sekalian manusia. Masya Allah, ini adalah satu kedudukan yang begitu tinggi, satu darjat yang begitu hebat, yang begitu agung, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah kata di bahagian belakang itu, bukan saya nak berbangga-bangga dengan kedudukan tersebut. yakni Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi sekalian manusia pada hari akhirat kelak, semata-mata tahaddusan bi ni'matillahi, semata-mata untuk mengungkapkan, mengkhabarkan kepada umat baginda akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istimewanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walaupun tuan-tuan Sayyidina Adam alaihi salam merupakan Abul Bashar al-awwal, baginda Nabi Adam alaihi salam merupakan bapa bagi sekalian manusia, bapa manusia yang pertama, Nabi dan Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Walaupun begitu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan nombor satu, manusia nombor satu pada hari akhirat kelak. Seluruh para nabi termasuklah Sayyidina Adam alaihi salam akan berada di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebabkan kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi, yang begitu hebat, yang begitu agung itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turut menjadikan umat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik di kalangan umat-umat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini terzahir menerusi firman Allah Subhanahu wa taala,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mafhum daripada ayat tersebut, kalian adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian menyuruh ke arah kebaikan dan menegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan, kalau kita lihat para ulama tak kala membahaskan tentang jannah, tentang syurga, di antara yang disebutkan oleh mereka, kalau dihimpunkan ke semua ahli syurga itu, maka mereka berada di dalam 120 saf. Semua ahli syurga itu, tuan-tuan, kalau dihimpunkan, mereka berada dalam 120 saf. Satu saf itu Allahu a'lam berapa ramai di kalangan, berapa ramai bilangannya, tuan-tuan. Akan tapi disebutkan ke semua ahli syurga itu semuanya ada 120 saf. Daripada 120 saf itu, tuan-tuan, 80 saf daripadanya ada di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yakni tuan-tuan, 2/3 daripada ahli syurga itu adalah di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sudut mukjizat, kata para ulama, tidak ada satu mukjizat pun yang Allah taala kurniakan kepada golongan para nabi yang lain, melainkan pasti mukjizat yang sama akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mukjizat yang lebih hebat daripada itu, tuan-tuan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebahagian di kalangan para ulama, mereka membilang, menghitung mukjizat yang Allah taala kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang berpendapat mukjizat baginda 1000 mukjizat, dan ada di kalangan mereka yang berkata bahawa mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga mencapai 3000 mukjizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanal saut, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti nabi tersebut dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang segak dan suara yang merdu. Semua nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tampan belaka, tuan-tuan, segak belaka. Dan Allah taala kurniakan pula suara yang gemersik, yang merdu, tuan-tuan. Allahu akbar. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Dan sesungguhnya nabi kalian adalah yang paling cantik, yang paling segak, yang paling tampan rupa parasnya, dan yang paling merdu suaranya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tuan-tuan,
baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan rupa paras yang sangat indah, yang sangat cantik. Beruntung dan beruntung mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, menatap wajahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beruntung juga tuan-tuan mereka yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka dapat melihat dan menatap wajahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sisi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rupa paras baginda yang asli, maka ini satu busyra, ini satu berita gembira bagi orang tersebut, bahawa dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah satu mimpi yang benar, kerana syaitan ataupun iblis tidak boleh sama sekali menjelma dalam rupa paras baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, tatkala beliau membahaskan tentang rupa paras baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di antara yang dinyatakan dalam kitab tersebut, baginda adalah seorang insan yang begitu hebat, yang begitu agung, bahkan terzahir akan haibahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haibah yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam begitu terzahir tuan-tuan, terasa auranya begitu hebat bagi mereka yang kali pertama bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan adalah ketinggian yang sederhana. Tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam tinggi lampai, dan tidak juga baginda sallallahu alaihi wasallam itu rendah ataupun ketot, sekira-kira saling bermasukkan di antara otot-otot, di antara sendi-sendi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketinggian baginda adalah ketinggian yang sederhana. Akan tetapi kata para ulama, baginda cenderung kepada tinggi. Ketinggiannya itu ketinggian yang sederhana tetapi cenderung kepada tinggi. Yani tuan-tuan, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan golongan para sahabi, pada bila-bila masa sahaja tuan-tuan, baginda akan kelihatan tinggi sedikit, lebih tinggi sedikit daripada golongan para sahabat yang lain sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajah baginda bersinar cemerlang, seumpama bulan yang penuh pada malam bulan mengambang. Subhanallahil azim. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian para sahabi, tatkala mereka melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sedang berbicara di hadapan mereka, seolah-olah matahari itu tuan-tuan berlalu di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, nak menyatakan bahawa betapa berserinya wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, bercahaya wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan rambut baginda tuan-tuan berwarna hitam pekat, dan tidaklah rambut baginda terlalu kerinting seperti negro, tidak, kerinting yang keras itu tuan-tuan. Dan tidak juga rambut baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu lurus ikal mayang. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatan
rambut baginda itu seperti berombak-ombak sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kadang-kadang tuan-tuan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dibiarkan sehingga mencapai ke mencecah cuping telinga baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kadang-kadang tuan-tuan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dibiarkan panjang sehingga rambut baginda mencecah bahagian di antara dua bahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh golongan para ulama, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam wafat ketika umur baginda 63 tahun tuan-tuan, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, uban yang ada pada kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, pada jambang dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah melebihi 20 helai. Subhanallahil azim. Maknanya tuan-tuan, walaupun umur baginda dah 63 tahun, tetapi subhanallahil azim, rambut baginda hitam, janggut dan jambang baginda hitam, dan hanya uban hanya ada lebih kurang 20 helai saja tuan-tuan, tak lebih daripada itu kata para ulama. Subhanallahil azim. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, baginda suka meletakkan minyak zaitun. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka meletakkan minyak zaitun di atas rambut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kelihatan rambut baginda kemas, tersisir rapi, bersinar tuan-tuan. Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam memakai minyak meletakkan minyak zaitun tuan-tuan di atas kepala baginda, sehingga kelihatan seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seolah-olah baginda penjual minyak zaitun. Sebab apa? Banyaknya minyak zaitun yang diletakkan pada kepala baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu menjaga penampilan baginda sallallahu alaihi wasallam, sangat kemas, tertib, terurus jasad baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu bulat. Wajah baginda tidak terlalu bulat, tetapi tuan-tuan ada padanya kebujuran. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan, abyad musyrabun bil hamrah, putih kemerah-merahan, dan ini menzahirkan cantik dan rupa cantik dan segaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah putih kesi, putih seperti orang yang sebagian manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa penyakit albino ni tuan-tuan. Putihnya putih yang apa, putih sungguh. Akan tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, putih baginda putih yang kemerah-merahan. Mata hitam baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sangat hitam, dan mata putih baginda sallallahu alaihi wasallam sangat putih, sehingga kelihatan jalur-jalur merah pada mata putih baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. yakni urat-urat baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada pada mata itu kelihatan. Bersihnya mata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam panjang dan dahi baginda sallallahu alaihi wasallam luas. Kedua-dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam melengkung dengan lengkungan yang sempurna. Kedua-dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam melengkung dengan lengkungan yang sempurna, dan tidaklah kedua-dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam itu bersambung. Akan tetapi kedua kening baginda sallallahu alaihi wasallam terpisah, dan di antara dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut ada padanya satu urat
yang hanya akan timbul tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang marah, maka akan timbul urat tersebut, tuan-tuan. Urat itu berada di antara dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke tengah bahagian dahi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala hidung baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hidung yang mancung, cantik, tuan-tuan, dan dua pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Dua pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata, tuan-tuan, tidaklah kembung seperti sebahagian manusia. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mulut yang lebar, tapi lebar yang sederhana. Mulut yang lebar dengan lebar yang sederhana ini, tuan-tuan, kata para ulama, melambangkan kefasihan tutur bicara, tutur kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah janggut yang tebal, dan gigi-gigi baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu rapat. Bahkan, tuan-tuan, gigi baginda sallallahu alaihi wasallam itu, di antara gigi-gigi baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada jarak sedikit, ada jarak yang sedikit di antara gigi-gigi tersebut. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum, masya-Allah, senyuman baginda sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Dan begitu juga apabila baginda berbicara, kelihatan, kata para sahabi, kelihatan seolah-olah cahaya terbit dari celah-celah gigi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala leher baginda sallallahu alaihi wasallam, leher baginda putih seperti perak, kata para ulama. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sendi-sendi baginda sallallahu alaihi wasallam sendi yang besar. Dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, dua siku baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya nampak besar. Dan ini, tuan-tuan, kata para ulama, menzahirkan kegagahan, kekuatan yang ada pada jasad baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat hebat, tuan-tuan. Di sebalik sifat pemalu yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, namun pada masa yang sama, tuan-tuan, baginda adalah seorang panglima, seorang pahlawan yang begitu hebat, yang begitu agung, yang begitu berani, tuan-tuan. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan, baginda adalah yang berada di saf yang paling hadapan, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda kekuatan 40 orang lelaki. Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kekuatan 40 orang lelaki. Maknanya, tuan-tuan, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam menghayun pedang baginda, hayunan pedang itu kekuatannya seperti kekuatan hayunan 40 orang lelaki. Subhanallahil azim. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagian di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam luas, yakni dada baginda bidang. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam bidang, dan anggota-anggota badan baginda sallallahu alaihi wasallam nampak kuat dan gagah. Dada dan perut baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dada dan perut baginda sallallahu alaihi wasallam sama rata. Allahu akbar. Tidak seperti sebagian manusia, tuan-tuan, yang dadanya okey tetapi perutnya itu buncit ataupun jengui ke depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baginda tidak, tuan-tuan, baginda steady. Walaupun umur dah 63 tahun, tuan-tuan, akan tetapi masya-Allah
Kata para ulama, dada dan perut baginda sallallahu alaihi wasallam sama rata. Masya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga penampilan, itu saya kata tadi, tuan-tuan. Jaga makan. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya makan 2 kali sehari, tuan-tuan. Waktu pagi sekali dan pada waktu petang sekali. Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam makan, suapan baginda itu tidaklah melebihi daripada 7 ataupun 9 suapan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kebanyakan daripada bahagian jasad baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada padanya bulu, melainkan pada beberapa bahagian sahaja daripada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita, tuan-tuan, jasad kita penuh dengan bulu dari hujung kaki sampai hujung rambut. Setiap daripada part jasad kita ni, tuan-tuan, ada padanya bulu. Akan tetapi, tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bukan semua pada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan semua bahagian jasad baginda sallallahu alaihi wasallam ada padanya bulu, tuan-tuan. Akan tetapi pada beberapa bahagian saja daripada jasad baginda itu yang ada padanya bulu. Seumpama pada 2 lengan baginda sallallahu alaihi wasallam, 2 lengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, 2 betis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan bahagian atas daripada dada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada bahagian-bahagian tersebut saja, tuan-tuan, yang ada padanya bulu. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala pada bahagian di antara dada dan pusat baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat satu garis bulu-bulu yang halus yang menghubungkan pusat dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, indah, tuan-tuan, rupa paras fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara pusat dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ada satu garisan bulu-bulu yang halus yang menghubungkan di antara keduanya. Dan 2 tulang pergelangan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, besar. 2 tulang pergelangan baginda sallallahu alaihi wasallam besar. Dan ini juga, tuan-tuan, menzahirkan kekuatan, kegagahan yang ada pada tangan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manakala, tuan-tuan, jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam panjang yang sederhana, tidaklah terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan tidaklah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan, dia panjang dan tirus, panjang dan halus seperti jari jemari bagi golongan wanita. Tidak. Bahkan jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam panjang dan sederhana. Manakala kedua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam dan kedua tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam tebal dan padat berisi. Tebal dan padat berisi. Yani, tuan-tuan, kalaulah seseorang itu bersalaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam terasa kejam. Bila bersalaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, rasa kejam. Sebab apa? Tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam tebal dan padat berisi, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah juga dengan tapak kaki baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahagian dalam daripada kedua tapak kaki baginda sederhana tinggi. Bahagian dalam daripada tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Kan kita, tuan-tuan, tapak kaki kita bahagian tengah ni dia nampak tinggi sedikit. Dan ada sebahagian di kalangan manusia yang tak ada, yang bahagian ni tak ada, tuan-tuan, dia terus flat, terus rapat terus, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bahagian dalam daripada kedua tapak kaki baginda sederhana tinggi. Dan ini, tuan-tuan, kata ulama, menzahirkan kekuatan pada kaki baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Dua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita sebut tadi padat berisi dan licin. Licin, tuan-tuan, tapak kaki baginda tiada padanya rekahan seperti mana kita. Kita, tuan-tuan, kalau kita tengok tapak kaki kita, masya-Allah, penuh rekahan, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam mulus, licin, mulus, bersih. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda berjalan dengan penuh semangat. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, tuan-tuan, terzahir kewibawaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda menapak dengan penuh semangat. Yani kata ulama, baginda akan mengangkat tapak kaki baginda dengan sempurna dan meletakkan tapak kaki baginda juga dengan sempurna. Para sahabat menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala berjalan, tuan-tuan, seolah-olah baginda turun dari tempat yang tinggi. Maknanya, tuan-tuan, bukanlah tergopoh-gapah, tidak. Akan tetapi langkah baginda itu, tuan-tuan, besar dan kejap. Seperti mana kita, seseorang yang turun dari tempat yang tinggi, tuan-tuan, dia pasti akan menapak dengan kejap. Kalau dia tidak menapak dengan kemas dan kejap, maka dia akan terguling ke depan. Maka begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam bila berjalan dengan sempurna, dengan penuh semangat, terzahir wibawanya baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda berjalan. Tidak seperti sebagian manusia berjalan, tuan-tuan, nampak malasnya, tuan-tuan. Nampak seolah-olah dia mengheret kaki. Ada sebagian manusia berjalan laju sangat, tuan-tuan, sehingga bersepah-sepah dalam berjalan itu, ke dalam keluar kakinya itu. Akan tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, berjalan dengan kemas, teratur, tertib, dan subhanallahil azim, seperti mana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, terzahir wibawanya baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda menapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila baginda menoleh, kata para sahabat, baginda akan menoleh dengan sempurna. Yani apabila baginda berbicara dengan seseorang, tuan-tuan, baginda akan menghadap kepada orang tersebut dengan sempurna. Yani baginda bukan hanya bagi separuh daripada muka baginda kepada orang yang sedang Rasulullah berbicara dengannya, tidak. Baginda bukan hanya memberi kepala ataupun mukanya sahaja, tidak. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, akan menghalakan seluruh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Muka dan jasad baginda seluruhnya akan dihalakan kepada orang yang baginda nak berbicara dengannya tersebut. Subhanallahil azim. Ini, tuan-tuan, menzahirkan tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia, tuan-tuan, bila kita bercakap dengannya, dia hanya memandang kita dengan pandangan matanya saja. Pandang kita pun, tuan-tuan, dengan hujung-hujung mata saja. Sebagian manusia dia hanya bagi separuh muka saja. Tidak, tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda nak berbicara dengan seseorang, baginda akan memberikan seluruh jasad baginda, menghalakan seluruh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam ke arah orang yang ingin baginda berbicara dengannya tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatam nubuwah. Khatam nubuwah ni, tuan-tuan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, cop kenabian. Ia hanyalah daging yang timbul, satu daging yang timbul di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya itu berada di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam.
Saiznya seperti telur burung merpati. Saiznya seperti telur burung merpati. Ia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daging yang timbul, dan di atasnya itu tuan-tuan ada bulu-bulu halus. Subhanallahil azim. Sayyiduna Salman Al-Farisi, salah seorang di kalangan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi ini tuan-tuan, sebelum beliau memeluk Islam, beliau adalah Nasrani. Beliau beragama Nasrani. Dan guru beliau pernah mewasiatkan kepada beliau bahawa apabila guru beliau mati nanti, bila dia mati, pergilah musafir ke satu tempat, di mana tempat itu ada banyak pokok-pokok tamar, dan di situ dia akan bertemu dengan Rasul akhir zaman. Dan di antara sifat-sifat yang ada pada Rasul tersebut, dia tidak akan sekali-kali menerima sedekah, bahkan dia hanya menerima hadiah. Dan pada bahagian di antara dua bahunya ada sesuatu yang dinamakan sebagai khatam nubuwah. Salman Al-Farisi tuan-tuan, sebelum bertemu dengan Rasulullah dah ada pengetahuan tersebut dalam fikiran beliau. Dan tak kala bertemu dengan tak kala beliau sampai di satu kawasan, beliau lihat ada banyak pohon tamar di situ, beliau teringat kata-kata gurunya. Lalu bila ditanya manusia di kawasan itu, ya memang ada, kata mereka ada seorang lelaki yang mengaku bahawa dia adalah Rasul akhir zaman. Lalu Salman Al-Farisi tuan-tuan pergi ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu masih lagi belum peluk Islam. Salman Al-Farisi buat apa tuan-tuan? Sedekahkan tamar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dilihat? Rasulullah berkata, kami tidak menerima sedekah. Kemudian tuan-tuan, kali kedua dia datang bertemu dengan Rasulullah, dia bagi sedekah lagi tuan-tuan tamar. Rasulullah kata benda yang sama, kami tak terima sedekah. Kemudian kali ketiga dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bawa tamar, dia kata ini hadiah untukmu. Maka barulah Rasulullah berkata, Rasulullah ambil tamar tersebut dan Rasulullah hidangkan di hadapan para sahabi. Baginda SAW bersama dengan para sahabat memakan tamar tersebut. Maka dia tahu ini seperti yang dikhabarkan oleh gurunya. Satu lagi tuan-tuan, gurunya kata pada Nabi tersebut ada khatam nubuwah. Jadi tak kala Salman Al-Farisi tuan-tuan ada dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam, dia terintai-intai, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri tuan-tuan, nak tengok khatam nubuwah yang ada pada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak bagi tahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang cerdik tuan-tuan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat Salman Al-Farisi macam tak kena, ada benda tak kena tuan-tuan, sekejap nak ke kanan, sekejap nak ke kiri, seolah-olah dia mencari sesuatu. Rasulullah panggil Salman Al-Farisi, Rasulullah pegang baju baginda, Rasulullah selak begitu tuan-tuan. Rasulullah tunjuk terus kepada Salman Al-Farisi khatam nubuwah. Bila Salman Al-Farisi melihat khatam nubuwah tuan-tuan, masya-Allah, beliau langsung meluk Islam di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala tidak berbicara dengan manusia, pandangan baginda lebih lama ke arah tanah berbanding mendongak ke langit. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan manusia, pandangan manusia lebih banyak ditundukkan ke arah tanah daripada diangkat mendongak ke langit tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita kenal, yang kita tahu, baginda sangat-sangat tawaduk. Tidak ada manusia yang lebih tawaduk daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu daripada sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan berjalan di belakang para sahabi. Baginda tak berjalan di hadapan para sahabi. Tidak seperti sebagian manusia tuan-tuan, dia suka expose dirinya.
Kalau berjalan, dia akan berjalan di hadapan, dia nak orang escort belakang dia. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda adalah seafdal makhluk, seafdal manusia, akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk berjalan di belakang golongan para sahabi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda juga tuan-tuan ada keistimewaan di mana baginda yang pertama yang akan mengucapkan salam kepada sesiapa saja yang baginda temui. Itu kelebihan baginda. Walaupun para sahabat dah ready tuan-tuan nak bagi salam kepada Rasulullah, tapi bila bertemu saja dengan Rasulullah dulu yang bagi salam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda adalah penuntut bagi sekalian nabi dan manusia yang paling baik hatinya dan sangat-sangat pemurah. Baginda adalah manusia yang paling baik hatinya tuan-tuan, baik hati dan sangat pemurah. Ada seorang sahabat tuan-tuan datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam mengadukan hajat. Lalu lelaki ini tuan-tuan, dia datang nak mengadu hajat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pegang tangannya, pimpin tangannya, bawa ke satu tempat. Tempat itu tuan-tuan satu kawasan yang berada di antara dua bukit. Lalu kata Rasulullah kepada lelaki tersebut, adakah engkau melihat apa di hadapanmu? Maka kata lelaki tersebut, ya. Dia melihat apa tuan-tuan? Kambing yang begitu besar jumlahnya berada di antara dua bukit. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemua kambing itu milikmu. Yani Rasulullah berikan kesemua kambing itu tuan-tuan kepada lelaki tersebut. Allahu akbar. Lelaki ini tuan-tuan sangat gembira. Dia pulang kepada kaumnya, dia kata, aku telah bertemu dengan Muhammad, dan ketahuilah oleh kalian bahawasanya Muhammad adalah seorang yang sangat pemurah. Beliau menginfakkan hartanya tanpa beliau bimbang sedikit pun kepada kefakiran dan kemiskinan. Infaknya baginda SAW itu tuan-tuan langsung, tak bimbang kepada kefakiran dan kemiskinan. Dahsyat, Masya Allah. Seluruh kambing itu tuan-tuan tak tinggal walaupun seekor untuk Rasulullah. Keseluruhan kambing itu diinfakkan, diberikan kepada lelaki tersebut. Allahu Akbar. Bahkan baginda SAW yang mengajarkan kepada kita tuan-tuan, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaedah dalam bersedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang insan, seseorang hamba dengan sebab sedekah. Ini ajaran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sangat mudah untuk berurusan dengannya. Tak perlu kepada protokol, tak perlu kepada temu janji dan sebagainya. Bila-bila masa dan pada di mana-mana tempat saja tuan-tuan boleh bertemu dengan baginda. Satu ketika tuan-tuan ada seorang wanita nak bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wanita ni tuan-tuan bukanlah wanita yang bukanlah wanita yang masya-Allah, bukanlah wanita yang sangat sempurna, tidak. Bahkan ada benda yang tak kena pada fikirannya itu. Tak berapa sihat. Lalu Rasulullah berkata kepada wanita tersebut, wahai fulanah binti fulan, kau cakaplah kepadaku di mana saja kau nak bertemu denganku. Di jalan-jalan di Madinah ini, aku pasti akan pergi ke tempat tersebut untuk bertemu denganmu. Maka Rasulullah sangat mudah untuk berurusan dengannya tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda adalah yang paling benar tutur kata baginda. Baginda tidak pernah berdusta, sama ada sebelum atau setelah kenabian. Seumur hidup baginda tak pernah berdusta tuan-tuan. Dan barang siapa yang bertemu dengan baginda buat kali pertama, nescaya akan dapat merasai haibahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bergaul dengan baginda dalam keadaan telah pun mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan bertambah cinta dan kasihnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bedalah golongan para sahabi yang rapat dengan baginda. Subhanallahil azim.
Setiap kali mereka bergaul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali itulah tuan-tuan akan bertambah cinta dan kasih mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda melayan mereka dengan layanan yang sangat istimewa, layanan yang menyenangkan tuan-tuan. Dan kata para sahabi, tidak ada yang seperti baginda sama ada sebelum kedatangan baginda maupun setelahnya. Tak jumpa manusia tuan-tuan yang macam baginda, sama ada sebelum baginda SAW dilahirkan ataupun setelah baginda SAW diwafatkan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini tuan-tuan bingkisan daripada sifat fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang warid dalam hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau Syama'ilul Muhammadiyah. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian tentang fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan mengubat rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesempatan untuk bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang sangat-sangat memberi faedah dan manfaat yang besar kepada manusia. Cinta kepada manusia, cinta seseorang manusia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan dia begitu bersemangat untuk mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ikutan yang sempurna. Yang kemudiannya tuan-tuan, dengan ikutan yang sempurna terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut melayakkan orang tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tuan-tuan ada link yang jelas di antara hubbun Nabi dan ridha Allah. Cinta kepada Nabi SAW seumpama pintu yang menyampaikan seseorang itu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sekiranya kalian cinta kepada Allah, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kalian akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menggapai ridha Allah, hendaklah kita mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ikutan yang sempurna. Dan ikutan yang sempurna tidak akan terlaksana tuan-tuan melainkan kalau kita benar-benar cinta dan kasih kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutan yang paling mustahak terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan dari sudut akidah. Kita berpegang teguh dengan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya tuan-tuan, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, bukan berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala tidaklah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir dengan zatnya, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata ulama, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini merupakan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam, akidah seluruh para nabi, para anbiya, para rasul, para malaikat, para wali, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah untuk pada pagi ini tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, Allah taala panjangkan umur kita dan keberkatan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan yang sempurna kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam surga Firdaus seperti mana Allah taala himpunkan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita mimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifai, wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, wa bijahi Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali dan kita salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.